Saya tahu bahawa mereka kurang senang dengan ketegasan saya untuk tidak melayan beberapa tuntutan mereka, termasuklah desakan supaya saya mencampuri urusan mahkamah untuk membebaskan beberapa individu yang sedang didakwa atas kesalahan jenayah. Baik, ini perkembangan terkini yang baru kami terima. Perbicaraan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berdepan 47 pertuduhan membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang dijadualkan esok di Mahkamah Tinggi ditangguh sehingga 24 Ogos selepas pejabat seorang daripada peguamnya terdedah dengan jangkitan COVID-19. Peguam Hamidi, Muhammad Noh, yang mewakili bekas timbalan Perdana Menteri itu ketika dihubungi bernama maklumkan penangguhan itu berikutan beberapa staf di pejabatnya disahkan positif COVID-19. Hamidi membuat permohonan itu kepada mahkamah pada 2 Ogos lepas kerana kesukaran untuk mengakses dokumen-dokumen perbicaraan yang kini berada di pejabat. Mahkamah telah benarkan penangguhan itu. Pejabat terpaksa ditutup sementara waktu berikutan penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan staf di firma Hamidi. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozila Raja Toran yang mengetuai pasukan pendakwaan mengesahkan penangguhan itu. Dan Hakim Colin Lawrence Sikera sebelum ini menetapkan 6 hari mulai esok untuk mendengar hujah kedua-dua pihak setelah pendakwaan menutup kesnya pada 19 Mac selepas memanggil 99 orang saksi. Ahmad Zahid 68 berdepan 12 pertuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang berjumlah puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Baik, pandemik COVID-19 ini dan juga Perintah Kawalan Pergerakan bukan sahaja memberikan kesan kepada kita yang makan gaji, orang kata yang bekerja dan sebagainya, tapi juga buat usaha petani, usahawan pertanian yang nyata terjejas. Kalau kita lihat mungkin pemikiran kita melihat sebelum ini pertanian itu sentiasa ada permintaan, namun berbeza sekali kerana lambakan hasil itu berlaku. Sudahlah lambakan itu berlaku, mereka gagal pula untuk membuat pusingan modal disebabkan oleh PKP yang berlanjutan dan juga berlarutan. Itu perkembangan yang dibawakan oleh rakan setugas kami, Wakil Ekstra Awan di Sabah, Syah Hairizal Kamalul Arifin yang bersedia pada ketika ini. Syah, kongsikanlah cerita ini. Kerana kita biasa mendengar orang ramai yang menderita apabila PKP atau PPN ini tidak berpindah fasa dan sebagainya. Tetapi petani juga terkesan. Petani yang punya ladang, tanaman seperti kobis dan sebagainya. Apa ceritanya, Syah? Baik Najib, sebenarnya semalam saya berkesempatan untuk berada di Kundasang untuk melihat sendiri pekebun-pekebun kecil dan juga sederhana yang berada di Kundasang, yang mana mereka ini mengusahakan tanaman-tanaman sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada juga sayur-sayuran seperti kobis. Kalau di Kundasang itu memang terkenal dengan kobis. Dan pastinya kobis ini sebenarnya kalau diikutkan terdapat pekebun-pekebun di situ sebenarnya Najib terpaksa membiarkan tanaman kobis mereka kerana ada juga kebijakan disebutkan bagaimana keadaan kobis tersebut tidak dipetik daripada tanah kerana tiada pembeli dan juga tiada tempat untuk menyimpan sebenarnya. Jadi mereka terpaksa berputih mata apabila jualan memang tak laku, lepas tu tak ada tempat lagi Najib untuk ditempatkan, jadi mereka terpaksa membiarkan kebun-kebun mereka ini terbiar dan kobis-kobis yang telah pun ditanam. Kalau ikutkan kobis ini sebenarnya kalau ikutkan tanaman itu memakan masa 3-4 bulan, tetapi mungkin nasib tidak menyertahi mereka apabila telah dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya beberapa siri. Kalau ikutkan pada tahun lalu mereka menghadapi perkara yang serupa apabila berlaku juga lambakan. Apabila berlaku juga lambakan tersebut pada awal tahun yang lalu dan kemudiannya berlaku lagi kali kedua, dan pada tahun ini berlaku lagi kali ketiga, berlakunya lambakan yang banyak. Dan apabila mereka ini tidak dapat menjual kobis sebagai satu kobis, kalau kerana ikutkan kobis ini nanti dari kobis bunga, ada kobis bulat dan juga kobis panjang. Kalau ikutkan daripada kobis tersebut terdapat juga income lain yang boleh diperolehi, iaitu daripada baby kailan. Kalau ikutkan kita biasa mendengar berkenaan dengan baby kailan, jadi hasil tersebut mereka tidak dapat perolehi kerana tiadanya permintaan dan mereka tidak boleh bawa keluar tersebut perkara
Kobe tersebut tidak dapat dibawa keluar daripada Kundasang dan tempat untuk penyimpanan juga tiada. Jadi mungkin sedikit menyedihkan apabila saya dan kamera untuk kita lalu di kawasan kebun-kebun ini di Kundasang dan kita menyaksikan sendiri busuk di tanah sahaja Najib, buah-buah sayur kobis ini dan juga kobis panjang, dan terdapat juga sayuran lagi seperti tomato juga sebenarnya mereka busuk di pangkal saja, busuk di tempat jaring-jaring yang telah diletakkan untuk buah-buah ini. Tapi akhirnya tiada siapa yang datang mengambil. Ada juga sebenarnya yang tempat kami lihat ada yang datang menggunakan pakaian pahoda mengambil buah-buahan, mengambil sayur-sayuran seperti kobis, tetapi tidak sebanyak seperti biasa. Dan kalau ikutkan sebelum ini harga kobis tidaklah begitu tinggi, tetapi disebabkan oleh keadaan sekarang. Kalau saya sekarang ini berada di Selangor, kalau ikut harga kobis sekarang ini berada sekitar RM2.80. Okey. Syah, saya terpaksa memotong Syah buat ketika ini kerana kita ada sedikit masalah teknikal. Kita akan cuba betulkan dahulu. Syah punya mic sedikit ada masalah sedikit ya, untuk kita lebih jelas sedikit. Kalau boleh Syah betulkan sedikit mic Syah supaya tidak ada masalah sedikit. Mungkin Syah perlu dekatkan sikit mic tu dengan mulut supaya tidak ada masalah teknikal di situ. Okey, apa yang Syah ceritakan tadi berkaitan dengan petani, Syah ada sediakan sebenarnya ada temu buah dan sebagainya. Mungkin kita boleh dengarkan dahulu apa yang diceritakan oleh petani ini. Kita dengarkan. Contoh di Kundasang sendiri, sekiranya berlaku setiap kali berlaku PKP akan berlaku lambakan sayur-sayuran yang sangat banyak. Itu bagi tempoh awal. Dan selepas daripada sebulan ataupun 2 bulan seterusnya pula adalah kita akan mengalami pula kekurangan bekalan. Kenapa? Sebab para petani tidak lagi dapat pusingan modal daripada sayur-sayuran yang ditanam sebelumnya, kerana mereka ni banyak bergantung kepada hasil jualan sayuran yang berlambak tadi yang tidak dapat dijual. Jadi pandangan saya adalah daripada semua pihak, khususnya daripada pihak kerajaan sendiri, perlu menyediakan fasiliti pascatuai, iaitu pusat penyimpanan yang mana mempunyai fasiliti seperti rumah bilik sejuk beku yang mana kita boleh simpan tanaman-tanaman atau hasil-hasil yang kita tuai tadi untuk satu tempoh sehinggalah pelanggan dapat membeli ataupun pemborong dapat mengambil sayur-sayuran tersebut dan dibawa ke tempat-tempat pelanggan. Sekiranya kita tidak mempunyai fasiliti seperti itu, sayur-sayuran tadi akan dalam tempoh masa yang singkat akan rosak. Tapi kita boleh simpan dalam tempoh masa yang lebih lama, bahkan kalau ada lebihan kita boleh hantar ataupun kita boleh ekspor ke tempat yang lain pula, seperti Semenanjung, ke Brunei. Okey, Syah, itu apa diperkatakan oleh petani tersebut. Syah juga ada membuat cerita-cerita lain kalau dikongsikan sepanjang PKP ini. Apa lagi orang kata survival mereka dan juga cabaran yang mereka hadapi, Syah? Najib, kalau apa yang diperkatakan oleh pekebun-pekebun, kerana kalau ikutkan di Kundasang itu sendiri sebenarnya Najib agak sukar untuk kita berjumpa dengan pengusaha sebenar. Okey, ini sebenarnya yang kita nak kongsikan sedikit Najib. Kalau diikutkan, kalau di Kundasang ini mungkin kita sedikit kalau boleh dikongsikan berkenaan dengan terdapat terlalu ramai sebenarnya pendatang-pendatang asing yang digajikan untuk menyelia kebun-kebun sayur ini. Dan saya sebenarnya pada semalam hampir sehari suntuk saya berada di Kundasang untuk cuba mencari pengusaha-pengusaha sebenar, maksud pemilik tanah atau pemilik kebun tersebut untuk menemu bual. Tetapi akhirnya hanya seorang saja, iaitu saudara Azizul Zulirin, yang mana beliau menetap di situ dan mengusahakan tanaman di situ, agrofarm dia di situ. Jadi sempatlah saya menemu bualnya. Tapi selebihnya adalah bila saya bertanya kepada pekebun-pekebun yang saya sangkakan mereka itu adalah warga tempatan, mereka mengatakan mereka adalah warga negara asing daripada Timur Leste, daripada Indonesia dan sebagainya. Jadi untuk kita berkatakan tentang kesusahan ini, saya melihat daripada sudut penduduk tempatan sebenarnya agak susah kalau ikutkan buat masa ini kerana mereka tiada pendapatan. Tapi apabila kita nak memperkatakan tentang bagaimana pengusaha-pengusaha kebun ini, sebenarnya mungkin mereka boleh memikirkan untuk menggajikan juga warga tempatan agar mereka ini dapat peluang pekerjaan. Kalau ikutkan gaji yang digajikan kepada warga asing ini agak tinggi juga Najib, sekitar 20 ke 30 ringgit satu hari, dan kalau digajikan juga kepada warga tempatan mungkin kos adalah kos yang sama. Jadi saya ada bertanyakan kepada Azizul juga ini Najib berkenaan adakah beliau juga menggajikan warga asing. Jadi beliau mengatakan ada yang digajikan warga asing, tapi
70% atau 80% katanya adalah daripada warga tempatan sini, kerana katanya dia memberi peluang kepada warga tempatan, anak tempatan sendiri untuk bekerja, mendapat pendapatan lebih mudah. Kerana kalau ikutkan ada juga yang belajar daripada agropertanian, jurusan agropertanian, tapi akhirnya mereka tidak dapat peluang untuk bekerja di ladang-ladang sebagai pengalaman mereka, untuk menimba pengalaman. Jadi itu patutnya yang boleh difikirkan sendiri oleh pengusaha-pengusaha untuk membantu. Kalau ikutkan pengusaha-pengusaha ataupun pemilik-pemilik kebun di Kundasang ini, mereka mungkin kita bukan menuduh, tapi rata-rata mereka memikirkan untuk modal pusingan, jadi mereka terpaksa mengambil bekerja dengan harga yang murah. Jadi siapa yang mahu gaji yang murah, Najib? Jadi hanya warga-warga asing ini yang rela dengan gaji murah tersebut, tapi bagi saya tidaklah murah kalau harganya RM20-30 satu hari, Najib. Lebih kurangnya begitulah, Najib. Kalau ikutkan, kalau kata kesusahan, peniaga memang, kalau peniaga yang berjual di tepi-tepi jalan, pasti mereka menghadapi kesukaran kerana tiada ramai orang yang datang seperti kebiasaannya, kerana di Kundasang ini pastinya tumpuan pelancong, tumpuan orang ramai pelancong tempatan, tapi mereka terpaksa merentas daerah. Takkan nak merentas daerah semata-mata untuk membeli sayur yang segar di Kundasang, mereka terpaksa beratur di balai polis untuk meminta kebenaran untuk membeli. Tapi akhirnya bila itulah ceritanya lebih kurangnya, Najib, bila tiadanya pelanggan, mereka juga terkesan teruk, Najib. Akhirnya walaupun ada tempat untuk menjual, tetapi sayur-sayuran tersebut berakhir terpaksa ditong sampah jugalah. Sayur-sayuran tersebut membusuk begitu sahaja, Najib. Begitu lebih kurangnya apa yang dikongsikan kepada saya, Najib. Okey Syah, ini adalah realiti rakyat di bawah yang terkesan teruk akibat pandemik COVID-19. Berpolitik jua, ini adalah realiti cerita rakyat yang perlu didengari, perlu diberikan tumpuan, perlu cari penyelesaian, pembuat dasar untuk membantu rakyat yang poket mereka kosong akibat pandemik COVID-19 ini. Bantu mereka, dan itu juga cerita yang kami sentiasa bawakan di Astro Awani. Terima kasih Syah terus membawakan cerita-cerita rakyat ini, penting untuk kita dengari bersama. Terima kasih Syah. Sekian saya cerita, saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.